Baiklah Auda, kita kembali lagi di Rampai Pagi dan seperti yang kami janjikan kepada Auda pada permulaan tadi dan sering tadi berigakan tadi balik-balik memberitahu kepada Auda penonton, dan kita ni ada wawancara yang kedua ni ada penonton. Segmen wawancara yang dilakukan secara virtual mengenai dengan kreativiti. Daripada awal tadi ada penonton edisi Rampai Pagi hari ini kita ada membincangkan mengenai dengan kreativiti. Kreativiti membuatnya orang, kalau ada penonton saksikan tadi, membuat nasi katok dan sebagainya untuk dijadikan miniature ataupun untuk hadiah. Dan segmen yang kedua, wawancara kedua secara virtual, akan juga berkongsi mengenai kreativiti, iaitu menggunakan barang terbuang ataupun yang lebih tepatnya lagi ialah menggunakan sisa-sisa makanan. Siapa sangka sisa makanan sebenarnya boleh dimanfaatkan untuk tumbuhan dan jadikan sebagai baja. Ini yang akan tadi bincangkan sepanjang beberapa minit yang terakhir ini sebelum tadi melabuhkan tirai Rampai Pagi untuk edisi pada kali ini. Kita akan berbincang, berwawancara secara virtual dengan Baja Badis. Baja Badis dari sisa makanan ke baja organik. Ya, bersama dengan kita iaitu Muhammad Haziq bin Haji Abdul Zariful dan bersama dengan Siti Hanisah binti Haji Osman. Kedua-duanya merupakan ahli projek Baja Badis. Jadi sudah pun berada di hujung talian. Jadi kita cuba sapa mereka. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Muhammad Haziq Haji Abdul Zariful dan juga Siti Hanisah binti Haji Osman. Jadi untuk pembuka mukadimahnya orang, pembuka kalam Rampai Pagi edisi yang kali ini untuk wawancara yang kedua, mungkin kami boleh berikan peluang untuk kedua-duanya untuk memperkenalkan diri kepada penonton Rampai Pagi. Silakan. Okey, terima kasih tuan dan puan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Haziq bin Haji Abdul Zariful dan bersama saya Siti Hanisah binti Haji Osman. Kami berdua dari Kumpulan Bumi namanya. Yang mana kumpulan ini merupakan salah satu kumpulan di bawah program Eksekutif Muda ataupun juga dikenali sebagai yang Eksekutif Program YEP. YEP ini dianjurkan oleh Institut Perkhidmatan Awam untuk mempersiapkan pegawai-pegawai kerajaan menjadi pemimpin di masa hadapan insyaAllah. Sekali salah satu modul dari program YEP ini, setiap kumpulan perlu mengadakan projek yang memberi impak kepada masyarakat atau komuniti. Oleh dengan itu, Kumpulan Bumi kami ini melalui projek Baja Badis berhasrat untuk mengatasi masalah berkaitan dengan alam sekitar negara Brunei Darussalam. Fokus utama kami dalam projek ini adalah mengenai tentang sisa-sisa makanan. Terima kasih. Ya, Alhamdulillah. Jadi kita ingin mengetahui, boleh mungkin diperkenalkan apakah sebetulnya projek Baja Badis dan apa sebabnya kumpulan ini ingin menganjurkan projek tersebut. Ya. Hanisah mungkin. Okey, terima kasih puan. Pada awalnya dalam projek Anida, kumpulan kami melihat apakah isu-isu yang dihadapi oleh kalangan masyarakat Brunei ini, terutamanya dari segi alam sekitar. Sekali kami membuat kajian dan kumpulan kami mendapati tempat pembuangan sampah di Brunei yang sedia ada ni, ia semakin berisi, ia semakin penuh. Ini disebabkan oleh sampah domestik dihasilkan setiap hari dari setiap orang dalam kalangan masyarakat Brunei ni. Jadinya kami mikir-mikirkan, macam mana kita ni sebagai satu masyarakat boleh mengurangkan isu ini. Selain daripada mengurangkan pembaziran makanan, salah satu cara bagi mengurangkan sampah sahara makanan terutamanya secara organik ialah dengan pakai balik sisa makanan tersebut dalam proses pengkomposan ataupun dalam bahasa Inggerisnya dikenali juga sebagai composting. Jadinya dengan ada hasilnya kompos dari proses ini, nutrien daripada sisa makanan tersebut dipakai semula dalam penanaman. Jadinya terima kasih Haziqah. Jadi projek Baja Badis ini ia ni sebenarnya satu inisiatif yang mengharap dapat lagi menyeru orang ramai untuk sama-sama kita ni berusaha
untuk mengurangkan lagi penghasilan sampah sarap. Terutamanya sekali sisa makanan, which is food waste. So, macam mana caranya? Dengan cara mengitar semula sisa makanan tersebut menjadi baja organik. So, basically from food waste to baja organik. Jadi, baja organik inilah yang dapat digunakan bukan saja untuk para peladang atau petani, tapi petani pun boleh guna. Kalau petani ni yang jenis minat menanam-nanam, saya pasti ramai orang Brunei suka gemar bercucuk tanaman ni kan. Sama macam rakan saya sebelahan ini. Jadi instead of kita ni membeli kompos daripada luar, why not tani buat sendiri? Jadi benda ni sebenarnya ada demand dan sebenarnya nutrisinya, the nutrients of organic compost ni ia lagi hebatlah, masya-Allah. Selain itu juga kumpulan kami juga mengambil inspirasi daripada organisasi yang lain yang pun kan mau mempromosikan proses pengkomposan ini seperti Justri, Jabatan Pertanian, Ecoponis Garden. Mesti orang ini mempunyai objektif utama yang lain, yang berbeza. Tapi pada masa yang sama ingin juga mempromosikan pengkomposan ini. Sebab itu kumpulan kami ingin membawa inspirasi ini kepada masyarakat Brunei yang lain. Betul. Jadi memang sama kan tambah juga. Ya, silakan. Maaf. Ya, silakan Siti Dan Anissa. tambah juga inspirasi kami ini juga ia datang daripada beberapa ayat Al-Quran dan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada Islamic perspektif dalam projek kami ini. Salah satunya yang saya ingin kongsikan hari ini adalah sabda daripada Rasulullah SAW, di mana Rasulullah telah bersabda, dunia ini hijau dan cantik dan Tuhan telah melantik kamu sebagai pengurusnya. Dia melihat apa yang kamu lakukan. Hadis riwayat Muslim. Jadi kalau kita ni lihat hadis ini, ia mengingatkan kita ni betapa untungnya kita ni dikurniakan bumi yang sangat indah dan hijau, tempat tinggal kita ni. This world is our home. Dan dengan itu juga semua kita ni mempunyai peranan untuk menjaganya agar ia tetap indah dan hijau, insya-Allah. Betul. Ia adalah merupakan satu tanggungjawab bersama. Tepat sekali, this world is our home. Jadi memang dunia kita ni tempat kita ni. Jadi sama-samalah kita ni menjaga. Kalau bukan kita ni, siapa lagi yang menjaga dunia ni? Jadi memang tepat sekali ada tadi dikongsikan juga. Kalau saya sendiri melihat baja organik ni macam yang dikongsikan juga dari boleh tadi lihat dari segi perspektif holistiknya, dari segi keagamaannya, daripada perspektif pemeliharaan ekosistem, pengitaran semula dan sebagainya, dan juga ianya adalah lebih selamat berbanding dengan menggunakan baja yang berasalkan bersumberkan daripada kimikal. Jadi mungkin boleh ditanyakan lagi kepada Haziq dan juga Siti Hanisa. Kalau tadi berbincang mengenai objektif utama barangkali mengenai dengan projek baja badis ini, mungkin boleh dicerahkan lagi sedikit. Silakan. Anissa? Okay. Silakan Hanisa. Objektif jadi maaf pasal objektif Jadi objektif kami ini ialah pertama tu sekali untuk menanai gaya hidup organik di kalangan warga negara Brunei Darussalam. Itu yang paling utama. Seperti yang kita ni tahu, ada banyak cara sebenarnya untuk memulakan gaya hidup yang lebih organik. Jadi salah satunya itu adalah dengan membuat baja organik melalui pengkomposan. So it's this whole idea from our kitchen to back to our farm. Macam itu. Okey. Jadi itu merupakan Jadi kan menyambungkan lagi. Ya, silakan. Ya ada mention banyak cara ni untuk mendapatkan gaya hidup yang organik. Orang-orang Brunei pada masa ni memang ada motivasi untuk menanaikan gaya hidup yang lestari lah. Tapi kalau kita ni memikirkan cuma mana, ramai yang terfikir dari segi sumber tenaga alternatif atau menjimatkan air, menjimatkan tenaga. Tapi bila kami lihat dan kumpulan kami juga membuat kajian, kami mendapati tanah di Brunei ini semakin hilang kesuburannya.
dan tempat membuang sampah di Brunei semakin penuh. Jadi dengan adanya proses pengkomposan ini, ia boleh jadi penyelesaian kepada beberapa masalah ini, insyaAllah. Ya. Dan bercakap mengenai dengan penggunaan sisa-sisa makanan ini, mungkin ini soalan ini berdasarkan atas prinsip minat di atas perbincangan topik yang tadi bincangkan hari ini. Kalau ada makanan-makanan tertentu sebenarnya yang boleh dikompos ni, ataupun apa saja sisa makanan boleh digunakan untuk jadikan baja kompos, macam mana? Sekali dalam proses komposan ni, terima kasih Tuan. Dalam proses komposan ni, sisa makanan ni ia mesti hancur. Untuk nutrien itu diguna pakai semula jadi baja organik ni. Sekali pasal ia mesti hancur, sisa makanan macam sayur-sayuran, buah-buahan, ia lebih senang hancurkan tu kalau ditinggalkan. Sebab itu inilah jenis sisa makanan yang kami pakai. Bandingkan dengan bekas isi ayam atau isi daging, kalau itu kami bayangkan ia lebih payah hancurkan tu. Bukan saja lebih lama atau tidak efektif kalau dipakai, ia juga tidak nyaman baunya komposan ni. Kalau dipakai isi ayam atau daging. Betul. Ya. Mungkin memang tepat sekali akan mengundang lalat dan sebagainya. Jadi kalau kita ni kebanyakan orang Brunei ni kehidupan tani ni hidup berjiran. Mungkin akan mengundang rasa tidak selesa kepada jiran-jiran barangkali kalau menggunakan sisa-sisa makanan daripada daging-daging, ikan dan sebagainya. Jadi memang tepatlah makanan tu memang harus yang mudah hancur. Jadi Mahirah kalau menyorang makan sup giabok dah boleh tak? Tulang itu dah akan hancur tu Mahirah. Betul. Mungkin ada ditambah Siti Hanisa. Mungkin ada akan ditambah ni Siti Hanisa. Silakan. Oh ya, kan tambah sikit, maaf. Jadi kalau tahu macam mana kan membuat, ini saya akan mengongsikan cara macam mana membuat pengkomposannya. Sebenarnya mungkin banyak caranya, tapi inilah yang kami practice and yang kami telah diajarkan daripada pihak Ecoponis Garden. Jadi pertama sekali apa yang tadi perlu buat adalah tadi kumpulkan dulu sisa makanan yang boleh digunakan untuk kompos. Jadi apa yang Haziq mention tadi tu kan, yang seperti sayur-sayuran, like tea leaves and so on lah tu. Lepas satu kalau boleh tadi sediakan satu kotak atau kotak kayu Jadi barulah selepas macam banyak sudah sisa makanan itu, tadi kumpul juga rumput-rumputan. Jadi apa yang tadi perlu buat dengan rumput-rumputan dan sisa-sisa makanan ini, bila kita ni mau buat satu compost bin that's what we call it, a compost bin. First, apa yang kita ni buat, kita ni simpan dulu. Ia punya lapisan pertama itu adalah lapisan pertama itu adalah rumput-rumputan. Okay? Jadi benda ni akan berlapis-lapis. Ia rumput, sisa makanan, rumput, sisa makanan. Jadi contohnya jadi yang contohnya lapisan pertama itu rumput-rumput. Lepas satu lapisan kedua sisa makanan, lapisan ketiga lagi rumput-rumput dan seterusnya. Yang paling penting akhir sekali adalah rumput-rumputan. Jadi some people dorang buat lapisan itu ada 3 atau 5, terpulanglah untuk kita ni apa yang kita adalah Jadi isi kandungan itu kalau ia akan menjadi kompos itu sebenarnya ia mengambil masa yang lama, mungkin dalam masa 1 ke 2 bulan barutah ia menjadi kompos yang benarlah insya-Allah. Okey. Kongsian cukup menarik. Silakan. Memang menarik. Jadi telah kita ketahui beberapa objektif dan cara-caranya. Boleh juga dikongsikan ni, apakah aktiviti yang telah dianjurkan oleh Kumpulan Bumi sepanjang menjalankan program ini? Silakan. Terima kasih Puan. Dalam projek Baja Badis kami mengenal pasti 3 kumpulan sasaran, iaitu para petani, pelajar dan orang awam. Bagi para petani dan orang awam, kami telah mengedarkan satu survei untuk meninjau dan mengetahui lebih lanjut mengenai dengan sistem pertanian dengan menggunakan baja organik yang dihasilkan melalui komposannya. Di bawah kumpulan sasaran pelajar, alhamdulillah pada 15 Februari lepas, kumpulan kami telah melaksanakan satu projek rintis
dengan Sekolah Hospitality dan Pelancongan IBTE, School of Hospitality and Tourism iaitu seminar online melalui Zoom dengan para pelajar sekolah tersebut. Seminar ini bukan saja bertujuan untuk menarik minat para pelajar untuk sama-sama ikut serta dalam kesedaran mengenai komposan ini, tapi juga memberikan tunjuk ajar proses pengkomposan yang lurus dan teratur. Kami juga telah menempatkan tong sisa makanan yang khusus di dapur Asian Kitchen di IBTE yang mana sisa makanan yang telah dikumpulkan telah digunakan untuk kompos bin sekolah tersebut. Jadi ada proses di sana, akan tetapi disebabkan COVID masa tu makin meningkat, jadi kami pun terpaksa membuat rakaman saja proses penyediaan kompos crate serta menunjukkan tata cara pengkomposan melalui video yang dapat dilihat di IG kami, which is bajabuddies.bn. Kalau kita mau lihatlah macam mana prosesnya tu. Bagi orang awam, kami juga minta maaf baru ini juga kami ada membuat lawatan ke IBTE dan alhamdulillah menampakkan hasil yang sangat memberangsangkan. InsyaAllah dalam beberapa minggu lagi dapat dilihat sama ada menjadi atau tidak baja organik atau. Bagi orang awam, kami telah juga membuka akaun Instagram kami sendiri iaitu @bajabuddies.bn untuk meningkatkan lagi kesedaran kita ni semua dan also kan mengemaskinikan lagi informasi berkaitan dengan kompos. Kami juga ada kompos kami sendiri yang kami namakan kompos Baja Buddies. Jadi tujuannya itu juga untuk belajar dan melihat secara langsung proses pengkomposan tersebut. Baiklah. Rasanya kita tidak lagi banyak masa, tapi banyak lagi soalan yang rasanya ingin ditanyakan. Mungkin dalam masa yang terhad ni, mungkin kalau dapat dikongsikan apa plan ataupun aktiviti seterusnya yang akan dilakukan oleh kumpulan ini. Silakan. Jadi dengan pelaksanaan projek rintisannya pada waktu yang terdekat, kami berhasrat untuk menggunakan projek ini sebagai rangka kerja kami untuk meningkatkan lagi kesedaran di sekolah lain. Mungkin seperti UNISA yang mempunyai fakulti baru dalam pertanian or agriculture. Kami juga ingin bekerjasama dengan lebih banyak restoran untuk mengumpul sisa makanan mereka dan dijadikan sebagai good practice. Kerjasama dengan maybe NGOs atau dengan collaborators yang ingin membeli atau menjual kompos dan semestinya berinteraksi rapat lagi dengan orang ramai melalui akaun Instagram kami. Kami berharap juga yang kumpulan kami ini boleh menjadi inspirasi kepada orang awam untuk menanai gaya hidup yang lebih organik. Alhamdulillah. Dan insyaAllah sebagai satu kumpulan yang terdiri daripada pegawai-pegawai dari kementerian lain, kami memainkan peranan penting untuk mempromosikan aspek positif mengenai komposan ini dan juga untuk menggalakkan kehidupan organik untuk orang-orang petani. Kami harap projek kami ini boleh memberi impak yang positif dari segi yang kecil, barangkali kesedaran orang awam, dan dari segi yang besar, barangkali untuk adanya polisi sekiranya untuk mengenai kompos ini atau infrastruktur baru untuk proses kompos. Kumpulan kami juga melihat potensi untuk kompos ini dijadikan bisnes atau boleh memberi keuntungan kepada mana-mana yang memerlukannya. Sebulan yang lalu, kumpulan kami membuat perjumpaan dengan Jabatan Pertanian dan dari itu kami telah mengenal pasti adanya komitmen dari para petani dan peladang mengenai baja organik ini. Hanya saja supply-nya kurang. Pasalnya nada yang akan mau berusaha untuknya dan juga nada tempat yang sesuai. Iatah dengan itu dapat dilihat adanya potensi bisnes. Sebenarnya siapa saja boleh membuat komposan ini kan? Ia dari sisa makanan sama rumput saja kan tu. Jadinya barangkali keluarga yang kurang berkemampuan bis dorang boleh dilatihkan cara kompos yang lurus dan macam mana menjadikan bisnes dari ini untuk melengkapkan demand untuk komposan ini.
InsyaAllah ini salah satu perancangan jangka panjang bagi kumpulan bumi, insyaAllah. Ya, Alhamdulillah. Jadi kita ada masa lebih kurang 1 minit untuk mengetahui dengan lebih lanjut. Mungkin boleh dikongsikan bagaimana orang ramai boleh melayari. Mungkin ada rangkaian media sosial. Silakan. Boleh dikongsikan? So I mentioned it just now. Media sosial kami adalah di Instagram @bajabuddies.bn. Mengenai dengan survei kami ingin juga menjemput orang ramai untuk mengisikan survei. Pautan link untuk survei kami juga boleh bisa kita dapat dalam ruangan Instagram Baja Buddies kami ya. Tidak lupa juga diucapkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan yang juga menjalankan inisiatif pengkomposan yang orang awam boleh rujuk juga untuk maklumat lebih lanjut seperti Just Tree, Ecoponies Garden, Kilang Reroute, KN Nursery, CIC Environmental Sendirian Berhad. InsyaAllah itu saja. Alhamdulillah. Baiklah, rasanya satu perkongsian yang cukup menarik sekali dan diharapkan dapat dijadikan sumber inspirasi dan idea kepada penonton Rampai Pagi untuk edisinya pada hari ini. Dan kami keluarga Rampai Pagi mengucapkan terima kasih kepada kedua-dua tetamu kita hari ini secara virtual, Muhammad Haziq Haji Abdul Zariful dan juga Siti Hanisah Haji Othman. Terima kasih kami ucapkan. Sama-sama. Terima kasih Tuan dan Puan. Jaga diri, jumpa lagi. Okay. Assalamualaikum. InsyaAllah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baiklah ada penonton, itu dia bahan yang telah kami kongsikan. Kalau kita imbas kembali retrospectively untuk hari ini saja, pelbagai maklumat telah pun kami berikan, telah pun kami sampaikan kepada Auda daripada tadi mula-mula sekali tadi berkunjung ke daerah Belai, daerah Tutong dan daerah Temburong, ada berbincang mengenai dengan kreativiti dan juga mengenai dengan kreativiti dan membuat nasi katuk dan ambuyat dan sebagainya dijadikan miniature untuk hadiah hari jadi ataupun souvenir dan sebentar tadi mengenai dengan menggunakan sisa makanan sebagai baja organik. Ya, Alhamdulillah. Satu perkongsian yang cukup menarik ya hari ini. Sebentar tadi mengenai dengan sisa makanan boleh jadikan baja organik. Jadi ini lebih kurangnya kita ni mengurangkan daripada pencemaran alam sekitar ya, dan juga pembaziran makanan, dan mengapa tidak ya sisa makanan tersebut boleh dijadikan sebagai bahan yang boleh memanfaat kita ni kembali. Okey. Betul. Jadi dapat diberikan semula kepada alam. Diberikan semula juga kepada alam, diberikan kepada tanaman-tanaman dan akhirnya boleh tani konsumsikan. Jadi adalah satu pilihan yang lebih tepat dan lebih selamat daripada menggunakan baja yang berasaskan kimikal. Jadi satu perkongsian yang cukup menarik orang memang cukup padat sekali perkongsian kami pada hari ini. Memang itulah Rampai Pagi orang memang banyak bahan-bahan yang kami berikan, yang kami kongsikan kepada Auda penonton, diharapkan menambah sedikit nilai ilmu Auda penonton sesama-sama kita ni juga untuk hari ini edisi Rampai Pagi 13 hari bulan Mac. Dan akhir kata pada kami Auda penonton, pastikan dapatkan dos penggalang Auda. Kalau belum, silakan tempah slot Auda dan sama-sama kita ni menyokong pihak kerajaan, membantu pihak kerajaan mematuhi SOP dalam usaha untuk mengekang penularan wabak COVID-19. Kalau indah kita ni siapa lagi akan membantu negara kita ni? Ya, insyaAllah kita akan bersama dengan rakan setugas besok bersama dengan Muhammad, dan saya sendiri akan bertugas besok. Kembali besok ya? Ya, kembali bertugas besok. Alhamdulillah. Jadi kita sudah pun berada di penghujung Rampai Pagi. Rampai Pagi akan melabuhkan tirainya di sini. Ya, ada penonton, semua yang baik itu daripada Allah SWT saja, yang kekurangan itu daripada kami manusia biasa. Hashtag bersama melindungi, pastikan dapatkan suntikan dos penggalak. Jumpa lagi, saya Dini Idris dan saya Mahira Haji Muhammad Radwan. InsyaAllah kita jumpa lagi esok. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jaga diri.